rasa deras jantungku terisi dengan nada-nada yang resah, meyakinkanku adanya cinta tapi tak pernah terang. Masihkah dirimu mendiamkan cinta? Percaya kepadaku. Cinta, ku tiada ganti hilang tanpa kau sedari. Cinta, ku hanya untuk kamu. Imran, awak rasa tunang saya hidup lagi tak? Mesti awak ingat dia dah mati kan? Awak sama macam Mami. Kalau betul dia dah mati, kubur dia dekat mana, Imran? No! Kalau dia dah mati, mana kubur dia? Jawab, Imran. Kalau dia dah mati, mana kubur dia? Awak tak boleh. I tak jadi you kalau dia mati, kubur dia. Suraya. Hidup ni kan bagai pentas lakonan. Kalau kita nak dapat kesenangan kan, kadang-kadang kita kena berlakon. Excuse me ya. Dari situlah datangnya kebahagiaan. Kan? What do you mean? Maksud you apa? Maksud you nak bahagia tu maknanya kita kena pretend macam tu? Why not? Cuba you tengok I. Tengok? Kalau ikut logik kan, dah lama dah minta cerai dengan laki I yang kaki perempuan tu. Tapi I tak. Kenapa? Sebab kalau I minta cerai daripada dia, I tak dapatlah semua kesenangan ni. You ingat I hidup susah ke, Suraya? You ingat best ke hidup susah? Especially untuk perempuan yang dah berumur macam I ni. That's why I decide untuk I biarkan dia buat apa yang dia suka. Asalkan dia tak ceraikan I. Even I pura-pura yang I tak tahu apa yang dia buat dekat belakang I tahu. Kalau dia tak balik rumah 1 bulan pun I tak kisah. Asalkan dia tak tinggalkan I. I seriously impressed lah dengan cara you. I kalau Tan Sri tak balik rumah 1 malam, I can go mad. Ini kan sebulan. You gila ke apa? But how do you cope with all that? I mean, your basic needs. Alah, itu bukan masalah besar pun untuk I. If my husband have his own collection of toys, so do I. Kan? Lupa pula nak kenalkan. This is Imran. He is one of my toys. Kalau you nak share dengan I pun, I tak kisah. Sharing is caring, kan? Oh my God, Zana! Cakap apa ni daringnya? Alah, come on, relax. Dulu I pun macam ni juga, malu-malu. Tapi after a while, ada aku kisah.
Kalau my husband boleh buat, I boleh buat juga. Ingat ada seorang jaga panjang. I tak. Tengok, I dah jumpa Imran. I pun sayang kat Imran ni. Imran? Imran? Kenalkan, ini Inspektor Shubhana. Dia yang akan handle kes ni. Okay, hai. Inspektor Shubhana. Imran. Cik Imran, kalau tak keberatan boleh tak saya nak interview awak sikit? Tak keberatan tapi nak interview apa ni? Just go. Minum sekejap, Okey. Kali saya cakap awak, saya kahwin dengan Tiani pasal duit. Puan Suraya bagi saya upah yang lumayan untuk saya jadi suami sementara kepada Tiani sampailah Azman balik. Tihani tahu tak pasal deal ni? Tahu dia yang setuju. Maksud saya, kenapa Tihani kena berkahwin dengan awak? Apa motif dia? Itu saya tak tahulah tapi apa yang saya rasa ialah pasal nak cover malu Tan Sri. Jadi perkahwinan itu tetap diteruskan. Saya kena ambil tempat Azman, kahwin kontrak sampailah dia balik and yeah, that's what actually happens lah. No, I won't. Imran, please Imran. I really need your help this time. Please, I dah tak tahu nak minta tolong siapa-siapa lagi dah. And you seorang je yang boleh tolong selamatkan maruah Tan Sri. Please, Im. You tahu kan, kalau you tak cakap bias, I tak tahu apa akan jadi pada majlis kita malam ni. Preparation semua kita dah buat, arrangement dengan hospital pun kita dah settlekan. Please help me, please. You ni gila lah. Please, I'm begging you, please. Okay, you just tell me how much do you need. You just tell me. Please say yes. Please say yes, please. Ben, so dalam masa 24 jam, saya bergelar suami kepada Tiani. Tapi ada kontrak lah. Imran bin Junaidi, aku nikahkan dikau dengan Risti Hani binti Abu Bakar dengan mas kahwinnya sebanyak RM80 tunai. Aku terima nikah Risti Hani binti Abu Bakar dengan mas kahwinnya RM80 tunai. Sah? A week after that, Tan Sri meninggal pasal heart attack. 2 weeks after that, bakal menantu Tan Sri meninggal sebab aksiden. Oh, perfect. Plot dengan slot ni macam nak susun-susun. It's something like CSI the series. It is a theory je. So, sekarang ni saya nak bagi tahu saya berapa Puan Suraya bayar awak untuk berkahwin dengan Tiani. Adalah sikit. Sikit tu berapa? Apa relevan dia? Relevannya sebab saya tak nak kaitkan awak dalam kes ni. Dengan cara awak jawab soalan saya, dengan cupak peluh yang ada dekat dahi kepala awak tu, dah cukup buat saya syak macam ada satu benda yang tak kena, termasuk dengan kematian Tan Sri dan Azman. Seperti ada konspirasi yang berlaku di sebaliknya dan awak terlibat. Is that relevant enough, Cik Imran? Lap dulu peluh kat kepala awak tu. So macam mana? Awak masih nak berahsia lagi dengan saya? 50K. I see. So,
berapa lama kontrak awak berkahwin dengan Tihani tu? Dalam tempoh sampai Azman datang balik ataupun dalam tempoh kenduri arwah Tan Sri 44 hari. Lepas pada 44 hari, awak akan ceraikan isteri awak? Sort of kalau Azman tak balik lah. Sekarang ni, secara logiknya, Maya Azman dah dijumpa pun. So, you don't have to wait until 44 days untuk dapatkan 50K tu. Weh, kau ni memang pandai lah, Cik Imran. Apa masalah awak ni, ha? Tak baik-baik, kau ingat kau polis. Aku takut kena tumbuk muka kau. Aku boleh tumbuk muka kau sekarang jugalah. Setakat 50,000 tu kau boleh check anytime lah. Of course lah, anytime kau boleh dapat. Sasang kau gigolo kan? And gigolo macam kau ni, setakat 50K tu je lagi gigi kau je kau boleh dapat. Kau cek pasal lah. Kalau kau rasa kau nak tinggal penjara pasal tumbuk polis, kau buatlah. Kau tak ada hal ni. Paling koman pun 5 tahun je kau kat dalam. Kau nak tumbuk kau? Tumbuk lah. Kau jangan nak tipu aku lah, Imran. Aku kenal kau. Engkau tu gigolo yang ada 9 kes tipu 9 perempuan kaya dekat KL ni kan? Siapa tu? Sugar mami terbaru kau? Puan-Si, saya dah Tak tahu dapat aku baru kenal. Liar. and Cara dia sudut pandang Mak kau Miko pun, ceritakan lah. aku dah tahu yang korang ada dapat fair. I'm sorry Puan-Si, mengikut pergigian yang kami ada, kami dapati ia adalah milik Encik Azman. I'm so sorry. I have to go. You're my next target, Suraya. Kau jangan nak tipu aku lah, Imran. Aku kenal kau. Engkau tu gigolo yang ada 9 kes tipu 9 perempuan kaya dekat KL ni kan? Apa relevan dia? Relevannya sebab saya tak nak kaitkan awak dalam kes ini. Sebab dengan cara yang awak jawab soalan saya ni, dengan berpeluh-peluh dekat dahi awak tu, dah cukup buat saya syak. Macam ada yang tak kena termasuk dengan kematian Tan Sri dan Azman. Seolah macam benda ni semua dah dirancang dan ada konspirasi di sebalik semua ni, dan saya rasa awak terlibat. Is that relevant enough, Cik Imran? Okay. I want you to send me to the office now because I need to settle few things regarding Azman funeral. Lepas tu, I nak you patah balik sini untuk tolong uruskan jenazah Azman. I tak nak tinggal Tihani seorang-seorang sebab I kesian kat dia. And then, lagi satu, please, jangan bagi seorang pun press dekat dengan Tihani. Okay? Imran? Hey. Yang you mengelamun ni kenapa? Cepatlah, dah lambat ni. Boleh syak I ada kena-mena dengan kematian Azman. Apa you meripik ni? Betul ke you tak ada buat apa-apa kat dia? You ingat I bunuh Azman ke? Ha? Tak adalah. I takut you ada buat benda belakang I yang I tak tahu. Imran, you tak ingat ke apa jadi malam tu? Ha? You tak ingat?
Kau nak dengar siapa lah tadi? Danny mana? Kat atas tengah tunggu. Kenapa kau pelik sangat ni? Sakit sikit bro. Aduh. Tak, yang aku tumbuk aku ni pahal ni. Sorry bro, tapi gua terpaksa buat macam ni bro. Angkat dia sekarang, hantar pergi tempat yang saya suruh tadi. Ini kenapa? Ada cakap biar I buat seorang. Tak faham ke? Don't worry, dia pingsan je lah. Habis tu you lembab sangat. Kenapa? Tergigit kerja macam pondan. Cepat ni, tolong ni. You sign surat ni. Lepas tu you bawa surat ni pergi rumah Azman. You letak atas meja dia. You dengar ke tak? Lepas tu I nak you patah sini balik ambil Tihani. You bawa pergi rumah Azman sebab I nak Tihani sendiri yang baca surat ni. Faham? Faham ke tak? Apa lagi? Apa sini ni blur sangat? You tahu tak orang tunggu kita kat atas semua tu? Sekarang you masih lagi nak tuduh I yang bunuh ke? Habis kalau bukan you yang bunuh Azman, macam mana Azman boleh mati? Manalah I tahu. Sasar berita yang kita tengok hari tu cakap Azman mati sebab aksiden, sebab kemalangan kan? Ada polis cakap Azman mati sebab kena bunuh? Tak ada kan? Ada? Habis tu kenapa polis Kerit ni boleh syak I yang ada kena-mena dengan kematian Azman? Polis syak sebab dia tahu yang you ni jenis sifat mengelabah. Sebab tu dia sekap jarang you je lah. Bila you mengelabah, you panik. Bila you panik, you mengaku, you cakap benda yang betul. Kan senang kerja dia. Simple matematik macam ni, you... Susah ke nak faham? Sayang, dah lah. Tak payahlah risau sangat. Apa sebab you paranoid ni? Mayat Azman dah jumpa kan? Kalau you nak, besok juga you boleh ceraikan Tihani. Lepas tu, I boleh bagi duit RM50,000 yang I janji dekat you. You tak nak ke duit tu? I tahu you perlukan sangat duit RM50,000 tu kan? Sebab you kena bayar hutang Along. Kalau tak, nanti Along cari you dengan adik you. Kau nak bunuh semua. You tak nak kan adik you kena bunuh? Dah lah, nak kicap Tiana. Sekejap. Apa lagi? Apa lagi ni? I nak you sign surat ni. Tiru sign. Nak sign apa lah ni? Habis tu you kan pandai tiru sign orang. Sayang, please. Sign siapa yang kena tiru ni? Cik Fazli nak resign. Angin tidak ribut tidak, tiba-tiba je nak resign ni kenapa? Saya sebenarnya ada benda yang saya nak ceritakan dekat Tuan Haji ni. Cerita? Tapi saya tak tahu macam mana saya nak mulakan cerita saya ni. Tapi tak apalah, biarlah saya terus terang dengan Tuan Haji. Sebenarnya Fazli ni tak sebaik yang kita sangka. Dia lelaki perempuan dan saya adalah salah seorang mangsa dia. Sebelum saya kahwin dengan Tan Sri lagi, dia memang selalu ganggu hidup saya. Masa tu saya masih lagi sekretari Tan Sri. Dan Fazli selalu ajak saya buat benda-benda yang tak senonoh. Itu sebablah bila Tan Sri lamar saya terus je terima lamaran Tan Sri. Hoping that Fazli akan berhenti ganggu hidup saya. Tapi saya silap. Fazli semakin jadi-jadi.
Apa ni? Dan kalau Tuan Haji nak tahu, dia pernah cuba nak rogol saya. Astaghfirullahaladzim. Berat tu. Memang berat, Tuan Haji. Lagi berat bila saya cuba ceritakan hal ni dekat Tan Sri. Tan Sri tak percaya cakap saya. Tan Sri lebih percaya cakap Fazli. Yang buatkan saya rasa sedih lagi bila dia percaya cakap Fazli yang kononnya saya curang dekat belakang Tan Sri. Apa nangis ni? Meh. Main duduk sebelah abang. Meh. Padahal saya tak buat semua tu, Tuan Haji. Dan disebabkan itulah Tan Sri gugurkan nama saya dalam WhatsApp dia. Padahal saya sayang sangat dekat Tan Sri. Benda ni kan boleh buat main-main, Suraya. Saya tahu. Awak ada bukti? Saya cuma ada ni. Astaghfirullahaladzim. Biar betul ni, Suraya. Walaupun perempuan dalam gambar tu bukan saya, tapi itu dah cukup membuktikan siapa Fazli. Mana awak dapat gambar ni? Saya dapat daripada orang yang terima nasib macam saya. Jadi sebabkan gambar ni lah, pagi semalam saya cuba nak konfront dengan Fazli. Itu pun lepas saya terdengar perbualan Tuan Haji dengan Fazli yang cuba memburuk-burukkan saya. Suraya. Please, Suraya. Please. Jangan beritahu orang pasal, especially my wife. Aku tak boleh, Fazli. Aku kena bersihkan nama aku juga. Okay, I promise. I bersihkan nama you, tapi you don't. I don't care. Suraya, jangan macam ni nak. Hands off me! Suraya. Tapi pagi ni bila saya masuk bilik dia, yang saya jumpa cuma surat ni. I minta maaf, Suraya. It's okay, Tuan Haji. Bukan apa, Suraya. Disebabkan fitnah itulah, tak pasal-pasal arwah Tan Sri salah faham dengan awak dan sanggup singkirkan awak daripada wasiat dia. Awak tahu tak, saya sendiri hampir-hampir percaya semua ni. Saya rasa lebih baik saya minta diri dululah, Tuan Haji. Awak nak buat apa dengan gambar tu? Saya nak buat report polis. Saya nak dia kena tangkap. Lepas tu saya nak buat sidang akhbar supaya semua orang tahu siapa dia. Jangan Suraya. Jangan lagi. Buat masa sekarang jangan lagi. Kenapa? You pun tahu, dengan keadaan saham Kosmo Group yang tengah merudum ni, I think bukan effort to fix another scandal, Suraya. Please. Habis tu macam mana saya nak bersihkan nama saya, Tuan Haji? Yang itu jangan risau. I personally akan advise board directors untuk lantik peguam lain untuk cabar wasiat Tan Sri tu. So secara tak langsung, nama you, marah you akan bersih semula. Buat masa sekarang jangan kecoh-kecoh. Alhamdulillah lah kalau Tuan Haji cakap macam tu. Betul lah apa yang kita selalu dengar selama ni, yang doa-doa orang yang tak anaya ni selalu termakbul. Saya rasa bersyukur sangat yang akhirnya Tuan Haji dah tahu apa yang berlaku sebelum ni dan faham
situasi saya. Terima kasih Tuan Haji. Sabar. Hi, Ame. Nice Photoshop. I really love it. Good job. Okay. Kejap lagi you SMS me your account number. Once transferred, I'll give you a call, ya? Okay, thank you. Sekarang you masih lagi nak tuduh ayam bunuh ke? Tapi kalau bukan you yang bunuh Azman, macam mana Azman boleh mati? Manalah I tahu. Sasa berita yang kita tengok hari tu cakap Azman mati sebab aksiden, sebab kemalangan kan? Tapi kenapa dia kena culik Azman ni? Kenapa sekarang baru nak tanya? Ha? Sayang? I culik Azman sebab I tak nak dia kahwin dengan Tihani. Kenapa? Ish, lembab sangatlah you ni. Kalau Azman kahwin dengan Tihani, maknanya semua saham dekat Cosmo Group tu dengan semua harta-harta dekat company tu akan melepaslah daripada tangan I. Sampai mati pun I takkan dapat 1 sen pun. Okey, tapi apa pasal? Sebab I tahu macam mana rapatnya Tan Sri dengan Azman dulu. Tan Sri even percaya sangat dekat Azman 100%. Kalau Azman jadi menantu dia, habislah jawatan-jawatan tu semua melepas daripada tangan I. Eventually, Azman pun tahu semua jawatan tu akan dapat dekat dia. Prejudisnya you ni. I bukan prejudis, sayang. I kenal sangat dengan Azman tu. Sebelum I kahwin dengan Tan Sri lagi. I tahu dia memang nak sangat semua jawatan kat Cosmo Group. Jadi, cara yang paling mudah, kahwin je lah dengan anak Tan Sri. Kan? Okey. Tapi kenapa masa I tengok bila dia nak kahwin dengan Tiani, sebelum ni hilang I tengok macam dia yang tak nak kahwin? Itu maknanya orang dah buang tebiat nak mampus, sayang. Orang kalau buang tebiat nak mampus ni memang selalu buat benda yang bukan-bukan. Macam you sekarang ni lah, tanya benda yang bukan-bukan. Hey. Itu maknanya apa? Itu maknanya tak lama lagi you pun nak mampus juga. Gurau je lah. Sorry, sayang. Surat apalah ni you suruh sign? Tak payah sign apa-apa pun. Payulah yang janji dulu. So lepas ni, you tak payah lagi jadi suami kontrak pada Tihani. Okey, you boleh balik ke tempat asal you. Jadi gigolo yang selalu menghiburkan hati wanita-wanita yang gersang, sepi. Macam I.
You tak nak ke duit tu, sayang? Ke you dah tak sanggup nak lepaskan anak tiri I tu? What are you talking about? Jangan nak mengipik boleh tak? Mana nak tahu kan? Oh, lagi satu. Malam ni jangan lupa masuk bilik I. Sebab you ada hutang satu lagi special service untuk I. Jangan buat lupa pula. Sampai bila kau nak terus hidup macam ni, Tihani? Life has to move on. Yes, I have to move on. Maya Azman dah jumpa kan? Kalau you nak, besok juga you boleh ceraikan Tihani. Lepas tu I boleh bagi duit RM50,000 yang I janji dekat you. You tak nak ke duit tu? I tahu you perlukan sangat duit RM50,000 tu kan, sebab you kena bayar hutang Along. Kalau tak, nanti Along cari you dengan adik you, God nak bunuh semua. You tak nak kan adik you kena bunuh? Alah, taklah. Janji adik aku selamat. Imran? You cakap dengan siapa? Tak. I tengah... Tu baju I kotor, so I macam tension. Kenapa kotor lagi? Oh, okey. Mami ada bagi tahu I. Dia bagi tahu yang you nak ceraikan hari ni. No, serius. Don't worry, okay? I akan cuba dapatkan lawyer untuk pemudahkan lagi kes perceraian kita. Okay? And one more thing, I nak ucapkan terima kasih banyak sebab you tolong uruskan jenazah Azman. Sebab I rasa kalau you tak ada, mungkin susah. You tahu kan, I tak ada siapa-siapa pun. So, terima kasih banyak. I pergi dulu. Tihani. I'm sorry for your loss. Thank you.
setelah berbincang semula dengan beberapa ahli lembaga pengarah di sini, pada dasarnya kami semua dah bersetuju untuk menyemak semula keputusan yang telah dibuat oleh Tan Sri mengenai kedudukan Puan Suraya di dalam syarikat ini. Secara umumnya, sebagaimana yang telah dimaklumkan, mana yang ada di sini pun telah maklum akan nasib malang Puan Suraya selama ini. Angkara fitnah dan juga perbuatan tak bermoral oleh seseorang yang tak perlulah saya sebutkan namanya di sini. Sebab kita semua dah tahu kan. Saya sebenarnya kalau boleh, memang tak nak panjang-panjangkan hal ni. Sebab secara peribadi ni memang saya baik sangat dengan isteri dia. Dan saya kesian kat keluarga dia. Kesian memanglah kesian Puan Suraya. Tapi perbuatan dia tu tak wajar kita terima. Tengok apa dah jadi sekarang ni. Selamba je dia lagi. Tinggalkan anak isteri dia macam tu je. Yang itu tak apalah. Kita biarkan pihak polis yang siasat. Yang penting sekarang ni, maruah Puan Suraya mesti dikembalikan. Itu janji kami, Puan Suraya. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah lah kalau macam tu. Walau bagaimanapun Puan Suraya, keputusan untuk mencabar arahan Tan Sri itu taklah semudah sebagaimana yang kita sangkakan. Kerana kami percaya, bila kita mencabar arahan Tan Sri itu, ini sikit sebanyak akan membabitkan maruah Encik Fazli dan juga keluarganya. Dan sekiranya kita meneruskan cabaran ini, pihak keluarga Encik Fazli tak akan berpuas hati dan mereka akan menyamakan kita balik. Betul tak? Ya, betul. So, atas dasar itu, demi keadilan kedua pihak, pihak syarikat telah bersetuju untuk menangguhkan dulu untuk mencabar arahan Tan Sri itu. Selagi pihak peguam yang dilantik belum menyiasat akan kesahihan gambar dan juga aduan puan itu. Jadi dalam keadaan syarikat yang tak stabil ni, kami kalau seboleh-bolehnya nak mengelakkan sesuatu situasi yang boleh menjejaskan nama syarikat. Jadi saya mewakili kawan-kawan di sini berharap puan dapat bersabarlah sementara waktu. Kalau pasal tu tak payah risaulah. Saya dedahkan skandal ni bukan untuk memalu atau mengaibkan sesiapa. Saya cuma nak bersihkan nama saya sebab saya nak jaga maruah saya. Kalau bertahun-tahun saya boleh bersabar, kenapa sebulan dua saya tak boleh? Itu satu rahmat yang besar tu Puan Suraya kalau boleh selesai dalam masa 2-3 bulan ni. Silap-silap makan tahun kalau kita buat benda ni ke mahkamah. Kes sivil lah katakan. Tak apa, saya tak kisah pun. So, sementara ni kita terpaksalah mengikut arahan arwah Tan Sri, di mana syarikat ini akan terus ditadbir oleh Tihani sendiri. Oh, speaking of Tihani, dia telah pun membuat keputusan dan telah memberitahu saya yang dia tidak akan menerima jawatan sebagai CEO dekat Cosmo Group ni. Dengan alasan dia tak sanggup dan tak bersedia lagi. Dia tak bersedia untuk menerima jawatan? Habis tu dia nak serahkan pada siapa? Pada saya. Saya. Yes. Saya yang akan menerajui jawatan CEO atas amanah Papa. Tihani! Wow, what a surprise! Tihani, look at you! Congratulations, sayang! Alhamdulillah! Congratulations! Leganya, Mami! Cinta, usah kau ragu, ia akan selalu menemanimu. Biar kalian bertemu. Cinta, ku tiada ganti hilang tanpa kau sedari. Cinta, ku hanya untuk kamu.
selalu menemanimu. Biar kami bertahan.